والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah summa alhamdulillah, muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama dan selama-lamanya sama-sama kita panjatkan syukur dan puji pada Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata dengan limpah kurnia daripada Allah, masih lagi sayang pada kita, bagi kita nikmat, bagi kita kesihatan, bagi kita kehidupan. Mudah-mudahan dengan kehidupan yang berbaki, usia yang dibekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, puratanya 60-70 tahun, dapat kita memanfaatkan sebaik mungkin di dalam mencari redha Allah. Bertuahlah di kalangan hamba-hamba, para rasul, anbiya, sahabat, salafus soleh, bagaimana kehidupan mereka begitu jernih, begitu bersih daripada sesuatu yang mendatangkan murka Allah, sehingga baliknya mereka berjumpa Allah, mendapat keredaan, mendapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Muslimin muslimat rahimakumullah, pada malam ini saya ingin untuk mengajak tuan dan puan-puan untuk berkongsi ilmu di dalam membicarakan beberapa ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, khususnya di dalam surah Al-Munafiqun, juzuk yang ke-28, muka surat 555, bermula ayat 9, 10 dan 11. Surah Al-Munafiqun ayat 9, 10 dan 11. Sebelum kita tengok terjemahan, sama-sama kita mendengar membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala awladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Surah Al-Munafiqun ayat 9, 10 dan 11. Muslimin rahimakumullah, hakikatnya kita sebagai hamba dihantar oleh Allah Ta'ala ke alam dunia yang pendek, yang singkat,
usia yang dibekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan kita, hakikatnya kata ulama, kita sentiasa akan diuji oleh Allah. Kita tak boleh lari daripada ujian Allah. Dengan ujian tersebut Allah Subhanahu wa taala dapat nilai siapakah di kalangan kita mereka yang benar dalam kehidupan, di dalam akuan mereka, dan siapakah yang berbohong di dalam kehidupan mereka. Sehingga Allah Ta'ala menyatakan tidaklah manusia itu dibiarkan berkata kami beriman sedangkan mereka tidak diuji. Tidak. Di permulaan surah Al-Ankabut ayat 1, 2 dan 3 Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif Lam Mim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صدق الله العظيم. Maksudnya, wahai Muhammad, apakah manusia menyangka yang mana mereka dibiarkan begitu dengan berkata kami beriman, amanna, kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Tidak. Ayat 3, walaqad fatanna allazina min qablihim, sesungguhnya kami telah uji umat-umat terdahulu daripada mereka, wahai Muhammad. Dengan ujian tersebut, wala ya'lamannallahu allazina sadaku, Allah Ta'ala mengetahui siapakah yang benar di dalam kehidupan mereka. Aku janji mereka di alam arwah, wala ya'lamannal kazibin, dan Allah Ta'ala mengetahui siapakah yang berbohong di dalam kehidupan mereka. Tidakkah seluruh daripada kita hamba-hamba di alam arwah dahulunya dikumpulkan oleh Allah? Bermula daripada Nabi Allah Adam, umat Nabi Allah Adam, sampailah bayi yang akan lahir sebelum kiamat. Seluruh roh-roh dikumpulkan di alam arwah. Lalu Allah Ta'ala bertanya, alastu bi rabbikum, tidakkah aku ni Tuhan kamu? Alastu bi rabbikum, tidakkah aku ni Tuhan kamu? Seluruh roh-roh di alam arwah berkata, qalu bala syahidna, wahai Allah, bahkan engkau adalah Rabb kami, Tuhan kami. Dihantar atas muka bumi ujian daripada Allah, wala ya'lamannallahu allazina sadaku wala ya'lamannal kazibin. Satu. Kalau kita buka di dalam surah Al-Anbiya ayat 35, Allah Ta'ala menyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Maksudnya, setiap jiwa pasti akan merasai kematian. Wa nabluukum, kami uji kamu wahai Muhammad, wahai hamba, bisyarri, dengan keburukan, dengan kemiskinan, dengan kesakitan, dengan kesusahan, dengan penyakit, katakan wal khairi, dengan kebaikan, kamu kaya, kamu sihat, fitnah, ujian daripada Allah. Kamu kena ingat satu hari nanti, wa ilaina turja'un, kamu balik jumpa Allah. Di sini kata ulama, kita sentiasa diuji oleh Allah Ta'ala. Di antara ujian daripada Allah Ta'ala, kata ulama, dua perkara yang besar. Satu adalah harta benda, kedua adalah anak pinak. Surah Al-Munafiqun ayat 9, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, janganlah melalaikan oleh kamu, apa dia? Amwalukum, harta benda kamu, urusan dunia kamu, wala auladukum, tidak juga anak pinak kamu,
ang zikrillah daripada mengingati Allah Ta'ala. Di sini kata ulama, kata mufassirin, dua perkara besar yang sentiasa lalaikan hamba dengan Allah. Satu adalah harta benda, urusan kerja kita. Minta maaf yang baik, alhamdulillah, jaga perintah Allah. Tapi ada di kalangan hamba-hamba yang lalai dengan Allah, pergi kerja sebelum subuh, waktu yang sama meninggalkan solat subuh. Nak cari kerja, nak cari rezeki, tinggal pemberi rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin keberkatan datang pada hidup mereka? Nak cari rezeki, pergi kerja, cari kerja, pergi kerja, awal pagi tinggalkan solat subuh. Nak cari rezeki, tinggalkan Allah Ta'ala yang bagi rezeki kepada mereka. Nampak? La tulhikum amwalukum, janganlah melalaikan oleh kamu amwalukum, urusan harta benda kamu, wala auladukum, demikian juga anak pinak kamu, keluarga kamu, daripada mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Wa man yaf'al zalika, barang siapa yang dengan sebab harta bendanya, anak pinaknya, lalaikan mereka dengan Allah, faulaika humul khasirun, mereka lah di kalangan orang-orang yang rugi. Muslimin sebab rahimakumullah, sebut tentang harta benda adalah pemilikan sementara, diamanahkan oleh Allah. Demikian juga anak isteri kita. Anak isteri merupakan amanah daripada Allah. Anak sesuatu yang membahagiakan keluarga. Tuan dan perempuan, kita ada anak, ada cucu. Cahaya mata yang lahir daripada perkahwinan anak isteri merupakan segala-galanya bagi seorang suami. Tumpahkan kasih sayang suami isteri, anak dan ayah, anak dan ibu katakan. Waktu yang sama kita kena ingat, walaupun anak kita, walaupun isteri kita, tempat kita mengadu segala-galanya, menumpuhkan kasih sayang, teman setia kita, rumah tangga kita pun begitu. Kita kena ingat ketidakcanaan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kita, isteri kita adalah musuh kita. Anak dan isteri merupakan musuh kita. Dan perkara ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buka surah At-Taghabun, kita berada di dalam surah Al-Munafiqun. Kita balik satu helaian berikutnya, surah At-Taghabun ayat 14, ayat 15. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Wahai orang-orang yang beriman, inna, sesungguhnya, min azwajikum, di kalangan isteri-isteri kamu, plural jamak, di kalangan isteri-isteri kamu, wa auladikum, anak pinak kamu. Siapakah mereka sebenar? Aduwwan lakum, adalah musuh kamu. Apa maksud di sini? Sebahagian mufassir menyebut anak merupakan amanah Allah, isteri merupakan amanah kepada suami, anak merupakan amanah kepada ibu dan ayah. Jikalau anak tidak dijaga dengan sempurna agama mereka, isteri tidak dijaga dengan sempurna oleh si suami katakan, maka si isteri akan menjadi musuh di akhirat. Bagaimana sembahyang mereka, puasa mereka, tutup aurat mereka, nampak di dunia alhamdulillah, tapi di padang mahsyar aduwwan lakum, adalah musuh kamu. Isteri adalah musuh,
anak adalah musuh. Fahzaruhum, waspadalah terhadap mereka. Jikalau mereka melakukan sedikit sebanyak kesalahan, wa in ta'fu, maafkanlah mereka, wa tasfahu, janganlah marahi mereka, musafahah dengan mereka, wa taufiru, ampunilah dosa mereka. Kenapa? Fa innallaha ghafurur rahim, Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berikutnya ayat 15 surah At-Taghabun. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta benda kamu wahai Muhammad, wahai hamba, wa auladukum, anak pinak kamu, fitnah merupakan ujian daripada Allah. Buatlah sebaik-baiknya. Jikalau kamu ambil perhatian terhadap agama anak kamu, wallahu indahu ajrun azim, dan Allah Ta'ala di sisinya, di sisi Allah, ajrun azim, ganjaran yang besar. Selalu saya beritahu kepada pelajar saya, di dalam kuliah sebelum saya pernah sebut dalam perempuan, paling kurang anak yang kita asuh daripada lahir lagi, paling kurang usianya mencecah 3-4 tahun, 5-6 tahun, paling kurang surah Al-Fatihah dikhatami oleh kita. Maknanya kita ajar kita surah Al-Fatihah. Anak kita belajar Al-Fatihah dengan kita, anak kita hafal surah Al-Fatihah dengan kita. Tak apalah surah-surah lain, surah Ad-Duha, Al-Insyirah dan sebagainya, surah At-Tin, tak apalah, ustazah ada, ustaz ada. Tapi paling kurang terperempuan, Al-Fatihah anak kita hafal dengan kita. Dia hafal Al-Fatihah, kita yang ajar dia. Sebelum tidur kita ulik dia, lepas makan bagi masuk untuk ajar. Anak kita hafal daripada kita, si ibunya, si ayahnya. Kenapa? Kalau anak kita kanak-kanak, remaja, dia kahwin, dewasa, seluruh hidup anak-anak kita, laki-laki ataupun wanita, perempuan, dia baca Al-Fatihah di dalam solat setiap harinya, ganjaran pahala dapat pada kita yang mengajarkannya. Sebab itulah kata mufassirin, bertuahlah guru-guru Al-Quran yang mengajar kalam Allah, dapat dihafal, diingati. Lahirnya para-para hufaz, hafiz dan hafizah. Tuan perempuan, saya ada beberapa pelajar, bahkan ratusan pelajar yang alhamdulillah dengan limpah kurnia Allah Ta'ala, alhamdulillah mencecah usia 15-16 tahun, mampu untuk menghafaz Al-Quran, membaca Al-Quran tanpa melihat satu hari 30 juzuk, bermula lepas subuh sampailah maghrib. Untuk mencapai tahap menghafal Al-Quran cara hafazan, bermula lepas subuh sampai maghrib 30 juzuk. Mulanya hari ini 5 juzuk, 5 juzuk, 5 juzuk, 5 juzuk, 5 juzuk selama 6 hari. 6 hari khatam. Demikian jugalah minggu pertama, minggu kedua, minggu yang ketiga, berikutnya naik 7 juzuk, 8 juzuk, 7 juzuk, 8 juzuk, 4 hari. Dalam masa 4 hari khatam Al-Quran. Naik tahap berikutnya, hari ini 10 juzuk, kedua 10 juzuk, hari ketiga 30 juzuk, 3 hari khatam Al-Quran. 2-3 kali, 2-3 hari dia baca. Naik tahap yang berikutnya, hari ini 15, 1 hingga 15, berikutnya 16 hingga 30, 2 hari khatam Al-Quran. 15, 3-4 kali khatam. Kemudian dia baca Al-Quran di dalam solat
dia sembahyang, ada orang yang tasmi'. Ada perempuan baca Quran di luar solah lain, baca Quran di dalam sembahyang lain. Ingatan kita lebih. Dia sembahyang baca 30 juzuk, ada tasmi' pelajar yang semok. Alhamdulillah, dah ingat sempurna, panggil keluarga, ibu ayah daripada Sarawak, daripada Sabah datang, konvo si anak. Tasmi' anak baca syahadah Al-Quran 30 juzuk satu hari. Allahu Akbar, menangis ibu ayah. Kita yang tasmi', saya di antara lujnah lembaga pentasmi' syahadah Al-Quran, sejuk hati tengok pelajar kita baca Al-Quran 30 juzuk satu hari tanpa salah. Subhanallah, tabarakallah. Saya bagi tahu pada mereka, untuk kamu capai tahap 30 juzuk satu hari, kamu jangan lupa guru Quran yang kenalkan kamu dengan alif bata abadah. Tanpa mereka, guru-guru yang perkenalkan kamu dengan Iqra, kamu tidak sampai kepada syahadah 30 juzuk satu hari pun. Kita ajar kita, anak kita. Kenapa? Wallahu indahu ajrun azim. Di sisi Allah Subhanahu wa taala ganjaran yang besar. Balik kita surah Al-Munafiqun ayat 10. Jikalah ayat 9 perintah berbentuk larangan. Ayat 9 perintah Allah Taala berbentuk larangan. Ayat 10 perintah berbentuk suruhan. Wa anfiqu mimma razaqnakum, wahai Muhammad, belanjakanlah mimma razaqnakum, daripada apa yang mana razaqnakum, kami kurniakan kepada kamu. Di sini kata ulama, Allah Taala ungkit balik, wahai hamba, kamu dihantar atas muka bumi, lahir pada perut ibu kamu, kamu tidak ada apa-apa pun. Mimma razaqnakum, kami yang kurniakan kepada kamu. Wa anfiqu, belanjakanlah. Sampai bila? Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datangnya kematian kepada salah seorang daripada kamu. Mati tiba-tiba datang. Kelak apa yang akan berlaku? Seorang yang hampir kepada kematian, fayaqul, wahai Muhammad, kelak dia akan berkata, Rabbi, wahai Allah, wahai Tuhan, laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Allah, alangkah baiknya ditakhirkan, dilewatkan, laula akhartani, dilewatkan, ditunda, ila ajalin qarib, kepada satu tempoh yang hampir, satu tempoh yang dekat. Wahai Allah, jangan mati lagi, barilah seminggu 2 minggu lagi, ataupun sehari 2 hari lagi. Wahai Allah, paling kurang ya Allah, barilah 1-2 jam katakan. Untuk apa tuan-tuan perempuan? Fa'asaddaqa, wahai Allah, untuk aku sedekah. Wa akum minas salihin, jadilah aku dengan hamba-hamba yang soleh. Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, di sini timbul persoalan. Apa soalan dia? Seseorang yang hampir meninggal, seseorang yang hampir meninggal, dia lebih memilih untuk melakukan ibadat sedekah daripada lain-lain ibadat. Fayaqul, kelak dia akan berkata, Rabbi, wahai Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Nampak? Ayat sebelum, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datangnya kematian. Kenapa? Bila hampir kepada kematian, orang tersebut akan berkata, berdoa, wahai Allah, Rabbi, wahai Tuhan, laula akhartani ila ajalin qarib, untuk apa? Fa'asaddaqa, untuk aku sedekah. Wa akum minas salihin, jadikan aku dengan orang-orang yang soleh. Saya ulangi, timbul persoalan, kenapakah orang yang hampir mati lebih memilih untuk sedekah daripada lain ibadat? Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, apakah ibadat yang paling besar?
dalam Islam, apakah ibadat paling besar? Ibadat paling besar ketika Islam adalah solah, sembahyang. Solah adalah satu-satunya ibadat yang paling tinggi nilainya di sisi Allah. Lain-lain perintah, zakat, puasa, haji, hukum hakam, nikah kahwin, jual beli, haramnya riba, arak, Jibril datang kepada Nabi SAW di dunia, sampaikan wahyu. Tapi untuk solat, Allah Ta'ala jemput baginda SAW Mi'raj. Allah Ta'ala jemput baginda SAW Mi'raj, Isra' Mi'raj untuk terima ibadat solat. Justru kata ulama, solat adalah satu-satu ibadat yang paling tingginya di sisi Allah. Tapi kenapakah di sini seorang yang hampir meninggal lebih memilih laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa, untuk aku sedekah? Kenapakah minta maaf dia tidak memilih untuk solat? Sedangkan solat adalah ibadat yang paling tinggi nilainya. Tuan-tuan dan puan-puan, ada 3 jawapan. Ada 3 jawapan. Mungkin di sana ada lagi jawapan-jawapan daripada mufassirin dan sebagainya, tapi paling kurang antaranya ada 3 jawapan. Satu ialah kata ulama, fa as-saddaqa, wahai Allah, untuk aku sedekah. Apa maksud sedekah sini adalah untuk aku lunaskan, lansaikan zakat aku. Allah Ta'ala juga menggunakan perkataan sedekah untuk zakat. 8 asnaf zakat. 8 asnaf zakat Allah Ta'ala bawa datang kalimah sedekah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 asnaf zakat Allah Ta'ala bawa datang kalimah sedekah. Jadi fa'as-sadaqah, untuk aku sedekah, untuk aku lunaskan zakat yang tertonggak. Kenapa Nabi SAW menyebut dalam hadis, mana-mana orang yang mana cukup harta untuk zakat dan dia tidak keluar zakat, maka hartanya kelak akan berupa seekor ular membelit tengkuknya. Wahai Allah, aku takut harta bendaku akan belit aku. Satu. Kedua, baginda sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis bersabda, as-sadaqatu tutfi'u ghadaba rabb. Sedekah adalah memadamkan murka Allah. Jadi seorang yang hampir meninggal lebih memilih untuk sedekah supaya mendatangkan redha Allah, supaya tidak datangnya murka Allah. Kenapa? Dengan sedekah padamnya murka Allah. 2. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, ulama lebih memilih kepada jawapan yang ketiga. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita selesaikan ibadat solat, ambil masa yang agak lama walaupun pendek. Tuan-tuan dan puan-puan, ibadat solat, kita sembahyang takbiratul ihram, Allahu Akbar, nampak? Baca Fatihah, kita rukuk, iktidal, sujud, duduk 2 sujud, sujud balik, naik rakaat yang kedua, Fatihah, rukuk, iktidal, sujud. Jadi ambil masa yang agak lama walaupun pendek, mungkin 5 minit mungkin. Untuk 2 rakaat solat mungkin ambil masa 4-5 minit paling ringkas. Berbanding dengan sedekah. Sedekah masa yang pendek 2-3 saat. Mat, harta ayah dalam bank Islam, ayah sedekah, habis cerita. Nak mati dah. Untuk solat, walaupun solat ibadat yang utama, tapi untuk menghabiskan 2 rakaat solat, 2 rakaat solat ambil masa lebih kurang 4-5 minit. Tapi untuk sedekah, masa yang pendek, yang singkat. Beritahu pada anak dia, Alung, harta ayah sekian-sekian, bagilah kepada fakir miskin.
masa yang tak sampai setengah minit pun katakan. Jadi kata ulama, fa'as-sadaqah, untuk aku sedekah. Kenapa? Masa untuk sedekah terlalu pendek berbanding dengan ibadat solat, ambil masa yang agak panjang walaupun singkat. Wa akum minas solihin, dan jadilah aku dengan hamba-hamba yang soleh. Muslimin rahimakumullah. Kalau kita tengok dalam bab sedekah, banyaklah hadis-hadis Nabi SAW menyatakan. Satu hadis daripada hadrat Abu Hurairah, hadis daripada muttafaqun ali Bukhari dan Muslim, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min yaumin yusbihul ibad illa malakani yanzilani fayaqul Allahumma ati mumfikan khalafa wa yaqulul akhar Allahumma ati mumsikan talafa. Muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Maksudnya tidaklah berpagi-pagi seorang hamba kecuali Allah Ta'ala menurunkan dua malaikat. Berdoa malaikat yang pertama, Allahumma wahai Allah, i'ti mumfikan khalafa, berilah gantian kepada orang yang infak. Wa yaqulul akhar, berdoa malaikat yang kedua, Allahumma wahai Allah, i'ti mumsikan talafa, berilah balasan kepada i'ti, balaslah mumsikan orang yang kedekut, talafa kebinasaan, orang yang kikir, wahai Allah, binasalah mereka. Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, minta maaf, mungkin di luar sana ada hamba-hamba yang menolak hadis. Ustaz, betul kau ustaz baca hadis ustaz? Hadis ni kadang-kadang maudhu' dah, dhaif lah. Walaupun saya baca daripada kitab Riyadhus Salihin, muttafaqun alaihi, riwayat Abu Hurairah, hadis yang sahih. Tuan-tuan boleh buka Riyadhus Salihin. Tak apalah, saya terima walaupun saya boleh tolak. Saya bawa datang ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Adakah kamu nak ingkar Al-Quran? Ada atau tidak Allah Ta'ala berfirman, orang yang infak Allah Ta'ala akan menggantikannya balik. Sebagaimana hadis Nabi SAW ada. Tuan dan puan, kita buka surah Saba. Kita buka surah Saba ayat 39. Kita buka surah Saba ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Qul wahai Muhammad, katakanlah kepada umat-umat kamu, inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku Allah Ta'ala, yabsutur rizqa liman yasha, melapangkan rezeki kepada hamba-hamba yang Allah Ta'ala kendaki, wa yaqdirulah, dan Allah Ta'ala sempitkan rezeki mereka. Allah Ta'ala bagi kaya, lapangkan rezeki. Allah Ta'ala bagi miskin, Allah Ta'ala sempitkan rezeki mereka. Itu adalah hak Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu, wahai Muhammad, dan apa saja yang dibelanjakan oleh kamu, wa ma anfaqtum, past tense, dan apa saja yang telah kamu belanjakan, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu, dialah Allah Ta'ala akan menggantikannya balik. Ini janji Allah. Dan Allah Ta'ala akhiri, wa huwa khairur raziqin, dialah Allah Ta'ala sebaik-baik pemberi rezeki. Subhanallah, tabarakallah. Ini janji Allah.